Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salah satunya reflect diri sendiri, kekurangan kita, apa yang telah kita cuba usaha. Kadang-kadang ada benda yang kita buat tapi tak dapat. So bila kita rasa kesal dekat diri kita, iaitu kekurangan diri kita sendiri, akan membuatkan Wahyu menangis. When it comes to family, when it comes to family, pasal keluarga, saya jenis yang senang menangis lah. Sebab saya berjauhan dengan keluarga. Tahukah anda terdapat 3 jenis air mata? Yang pertama, air mata basal, di mana air mata ini akan membasahi serta menjaga kelembapan dan kesihatan mata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 4 November 2020, hari ini hari Rabu, bertemankan saya Uyaina dan juga Fiza Sabsyahan. Alhamdulillah. Yana sihat ke hari ini? Sihat Alhamdulillah. Fiza macam mana? Sihat Alhamdulillah. Cukup ceria Yana hari ini dan insya-Allah kita harapkan penonton-penonton yang sedang menonton hari ini juga sedang dalam keadaan yang baik-baik sahaja hendaknya. Tak kira apa yang anda lakukan sekarang ini, mungkin ada juga dalam kalangan anda yang ketika ini sedang sibuk di depan komputer, work from home, bekerja dari rumah, tapi sambil-sambil tu boleh terus dengarkan informasi-informasi menarik yang nak terus kami kongsikan bersama dengan anda. Ada juga ibu-ibu dekat dapur sekarang ni tengah fikir menu apa nak dikongsikan untuk seisi keluarga. Jangan risau, buka je kaca TV anda ni, ada pelbagai pengisian-pengisian ini terus nak kami sampaikan kepada anda semua. Betul. Cakap pasal menu tadi, Mak Yana dekat rumah tadi sebelum Yana keluar nak datang ke studio, dia kata, hari ni Umi nak goreng ikan merah. Kejap lagi Yana balik ni kita sedapnya. makan ikan merah. Umi. Boleh datang ke Umi? Boleh. Okey. Baik, apa yang pasti hari ini kami ada pelbagai pengisian menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Kalau kita bercakap tentang tangisan ataupun air mata ni kan Fiza, menjadi lumrah kita sebagai manusia untuk mengeluarkan air mata. Tak kala kita sedih, kecewa, gembira juga, kita akan mengeluarkan air mata juga. Betul lah. Itu nak kita bincangkan sebentar lagi. Tapi hari ini kita juga seperti biasalah kalau anda dah pun mengikuti kami di TV3 dari awal pagi tadi sampailah ke tengah hari dan sentiasa kami akan terus memperingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton serta seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kita mengekang wabak COVID-19 ini. Dan saya kira melalui pembacaan ataupun apa yang telah pun anda saksikan di kaca TV, telah pun anda tahu semalam ya nak? Betul. Semalam kalau anda lihat, sehingga semalam statistik yang menunjukkan sebanyak 1,054 kes baharu telah pun dilaporkan. Tetapi berita baik juga, sebanyak 875 kes sembuh yang kita sudah catatkan di negara kita. Tahniah, betul, sehingga semalam. Tahniah diucapkan kepada seluruh warga kerja, mereka yang berada di barisan hadapan, our frontliners, mereka yang bertukus lumus untuk memastikan mereka yang terkesan dengan COVID-19 ini pulih dari wabak ini. Saya kira ini kerjasama daripada semua pihak. 875 itu bukan angka yang sikit. Tahniah juga diucapkan kepada anda, kita semua, seluruh rakyat Malaysia yang telah pun mengikuti apa saja SOP yang telah pun disediakan oleh kerajaan. Dan kita juga nak ucapkan tahniah kerana jumlah kluster batu yang telah pun tamat semalam, daripada kes 100 ke 17 kluster dah pun ditamatkan semalam. Tiada kes kematian dilaporkan dan ini juga kita nak terus kongsikan kepada anda semua. Tak kiralah kadang-kadang kita rasa dekat rumah kita selamat, kita bersih dan sebagainya. Jangan pernah sesekali pun kita mengabaikan langkah-langkah keselamatan yang harus kita ambil. Ini cukup penting sekali dan ini juga kita nak kongsikan bagi daerah Seremban Yana di Negeri Sembilan. PKPB bermula esok 5 November 2020 dan akan tamat sehingga 18 November 2020. Jadi bagi kawasan-kawasan yang terlibat dengan PKPB ini, mungkin kita perlu ada sedikit literasi lah kan. Selain daripada mendengar di kaca TV, mungkin kita perlu buat homework sikit, kita perlu baca lebih sikit apa yang kita perlu tahu jika kawasan kita ini dikenakan perintah PKPB ini. Apa tindakan-tindakan ataupun SOP serta garis panduan yang harus kita patuhi. Betul. Ini untuk negeri-negeri yang terlibat dengan PKPB. Tetapi kepada negeri-negeri yang
tidak terlibat dengan PKPB, janganlah pula anda terleka. Ingat, kita ada SOP yang perlu kita patuhi. Okey. Dan kita tinggalkan sejenak tentang COVID ini. Hari ini sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda penonton tentang topik yang telah pun Yana wal-walkan di awal tadi tentang tangisan. Kalau kita bercakap tentang tangisan ini, ia juga mungkin ada ataupun boleh dikatakan menjadi rakan karib dalam kalangan wanita. Betul. Kami nak kongsikan pelbagai sebenarnya, ada kajian-kajian menarik juga yang dikaitkan dengan tangisan ini, Yana. Kalau saya ni memang orang kenal Uyaina adalah seorang yang cengeng. Oh. Jadi sekejap lagi kita akan bincangkan bagaimana sebenarnya dengan menangis dapat mengurangkan kadar stres ataupun rasa kecewa, kesedihan kita, dan bagaimana dengan menangis ia dapat memberikan tranquility ataupun ketenangan kepada kita. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada panel kami di studio, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Ya, insyaAllah kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami. Itulah dia, betul-betul bersama kami. Betul. Suhena. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan seperti yang telah kami war-warkan tadi, hari ini kita nak bercakap tentang tangisan. Bagaimana sebenarnya tangisan ini dapat membantu kita untuk memulihkan kembali keadaan kita daripada sedih, kecewa untuk menjadi kurang sedih dan kurang kecewa, mendapatkan ketenangan. Dan hari ini di studio sebelum kami. tu, Yana ni suka menangis ke tak? Yana memang kuat menangis sebenarnya. Kalau heartbroken dulu-dulu, dia macam ratu air mata. Okey, tadi sempat kami borak-borak sebelum kita start bersiaran kan. Dia cakap, Fizan, nanti cuba Fizan tanya Yana senang tak nak nangis? Betul dia senang nak nangis, dia kata. Okey, sebelum kita kongsikan siapa tetamu kita di studio, kami nak kongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita Hari Ini, ada kajian-kajian sebenarnya yang dikaitkan dengan tangisan ini. Satu kajian mendapati 74% daripada kita memilih menangis ketika mandi. Saya macam ni. Okey, Macam ini pernah berlaku kepada saya juga. Okey, kajian ini dilakukan di Shower Studio, sebuah peruncit di United Kingdom, meninjau 57,000 daripada responden di seluruh dunia dan mendapati bahawa tempat yang disukai untuk menangis adalah di bilik mandi. Dan kenapa ini berlaku? Kerana walaupun tak ada kajian saintifik, tetapi pakar mengatakan daripada Profesor Psikologi A.D. Winterholtz dari Tilburg University memberitahu menangis merupakan perkara paling biasa dilakukan untuk menenangkan diri selain mendengar muzik. Selain ada juga yang mengatakan bahawa bilik mandi itu juga merupakan lokasi privasi yang paling tinggi di samping memberi rasa hangat dan selesa. Tapi mungkin bergantung juga dengan keadaan tandas tu. Kalau macam Yana, kalau Yana mandi ketika menangis ketika mandi itu sebab tak payah nak lap air mata tu, dia jatuh bersama dengan air mandian tu. Okey. Mungkin anda yang sedang menonton ketika ini ada banyak juga kenangan-kenangan anda ataupun perkaitan yang boleh sama-sama kita kongsikan untuk topik kita hari ini, terutama sekali bagi golongan wanita. Tetapi jangan terlepas pandang, ada juga dalam kalangan lelaki yang sememangnya gemar untuk meluahkan perasaan kegembiraan dan juga kesedihan mereka melalui tangisan. Ini kami nak kongsikan kepada anda semua. Tapi sebelum tu sebenarnya kami nak kongsikan sesuatu perkara menarik juga. Ya, kami ada beberapa trivia tentang air mata yang mungkin akan membuatkan anda berasa macam, wah, bagus juga kalau menangis ni. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan. Tahukah anda terdapat 3 jenis air mata? Yang pertama, air mata basal, di mana air mata ini akan membasahi serta menjaga kelembapan dan kesihatan mata kita. Yang kedua, air mata refleks, akibat tindak balas seperti terkena angin, asap, bawang merah atau debu. Ketiga, air mata emosi yang berkaitan dengan perasaan, di mana ianya mengandungi lebih banyak protein daripada jenis air mata yang lain. Fakta kedua, komposisi air mata sama dengan air liur. Ia mengandungi protein, garam dan hormon, namun rasa dan baunya berbeza. Fakta ketiga, wanita boleh menangis 5 kali lebih banyak dan lebih lama berbanding lelaki. Tempoh masa tangisan wanita boleh bertahan sehingga 6 minit, manakala lelaki hanya bertahan selama 2 ke 4 minit. 65% wanita mampu menangis sehingga tersedu sedan dan lelaki hanya sebanyak 6% sahaja. Fakta kelima, penghasilan air mata akan semakin berkurang apabila seseorang itu semakin berusia. Mata akan menjadi cepat kering, terutamanya pada wanita mengandung. Fakta keenam,
Setiap titisan air mata memiliki bentuk unik seperti air hujan. Ukurannya juga berbeza mengikut jantina di mana ukuran air mata lelaki lebih kecil berbanding wanita. Selain itu, air mata mampu mengurangkan tekanan. Ia akan menghasilkan oksitosin dan endorfin yang akan membuatkan kita berasa lega dan gembira. Jadi, tidak heranlah ramai menjadikan tangisan sebagai cara untuk meluahkan perasaan. Itu dia sedikit sebanyak trivia ataupun fakta menarik tentang tangisan. Dan tetamu kita dekat sebelah ni, dia kata tengok VT tu tadi pun dia dah mula bergenang. Tanpa membuang masa lagi Fiza, elok kalau kami perkenalkan tetamu di studio wanita hari ini. Kita bersama dengan Mimi Haris. Hai, Assalamualaikum. Okey ke tu, tak nangis kan? Hampir. dah mari. Okey, Sabar baik. dulu. Sabar dulu. Dan kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Salmi Razali yang merupakan pakar perunding psikiatri Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh. Ya. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Alright. Okey, baik. Sebagai permulaannya, kita kan biasanya orang kata kalau menangis ni wanita yang akan kuat menangis. Dan orang kata crying is for the weak. Mereka kata yang menangis ni orang yang lemah. Tetapi kan Prof, sebagai pembuka bicara kita, sebenarnya seseorang itu menangis bukan kerana dia lemah. Tetapi seseorang itu menangis kerana dia ingin menjadi kuat. Kerana dengan menangis sahaja dia dapat pulih balik perasaan dia. Berapa betul fakta ini, Prof? Yana, macam Yana terangkan tadi, sebenarnya kalau kita terangkan daripada psikologi, bila seseorang itu mempunyai masalah, tak kira lelaki ataupun wanita, apa pakar psikologi faham adalah setiap masalah itu akan datangnya satu energi yang negatif kepada minda dan psiki kita. Jadi kita perlu buat sesuatu untuk stabilkan balik minda dan psiki kita ni. Macam mana caranya? Ya, dia boleh secara melalui sedar dan juga tanpa kita sedari. Kalau dari segi sedar, kita panggil coping strategy ataupun coping style, ya, atau dalam bahasa Malaysianya daya tindak kita terhadap masalah kita tu. Kalau secara tak sedar tu, kita panggil defense mechanism. Yang tak sedar ni susah sikitlah untuk dijelaskan. Yang coping style tadi tu, yang kita sedar, kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis lah. Saya boleh terangkan macam ni. Kalau kita ada masalah, anggap ini problem, masalah kita, ya. Kalau kita ada masalah, banyak emosi yang timbul, kan? Kita sedih, kita marah, kita risau, kan? Jadi kalau kita ada masalah, kita ada emosi. Tapi orang tak tahu, ada di tengah-tengah ini adalah apa yang kita panggil, apa yang kita percaya, apa kita pandang, apa analisa kita kepada masalah kita tadi tu. Ya. So kita sekarang ada 3 cara untuk coping. Ya, pakar psikologi akan panggil sama ada problem focus coping, kita fokus kepada masalah kita tu, ataupun emotion focus coping, ataupun di tengah-tengah ni appraisal. Macam mana kita pandang, melihat, menilai, menterjemah apa yang kita alami itu, coping kita. So salah satu cara untuk stabilizekan minda kita tadi tu, kalau kita guna emotion focus coping pun boleh, ya, untuk meredakan, ya, stabilkan semula emosi kita yang bergolak, energi negatif tu. Kita perlu stabilkan semula, luahkan dengan emotion focus coping. Melalui tangisan. Ya, melalui tangisan. Emotion focus coping. Saya kira meluahkan melalui tangisan. Ini juga mungkin ramai dalam kalangan anda penonton-penonton yang sedang menonton kata, lah betul lah, saya macam itulah. Tak salah lah. Okey, tak apa. Sabar, terus kongsikan di Facebook kami. Bila Prof kata begitu, mungkin ada juga kaitannya. Ada kajian ataupun melalui pembacaan, ada yang mengatakan bahawa kebiasaannya golongan wanita ni menangis kerana kesedihan. Tapi lelaki pula lebih mudah untuk menangis apabila mereka dalam kegembiraan. Tak tahu betul tak betul kajian tersebut. Cuba nak tanya kepada Mimi dulu. Okey, kalau kita ni bersikat lumrahnya seorang wanita ini memang dilihat sebagai seorang yang sensitif. Lumrahnya suka dibelai, diberi perhatian, ingin dimanja sentiasa dan ingin difahami, walaupun kadang-kadang bahasa wanita ni sukar untuk dibaca. Jadi cara untuk wanita menterjemahkan perasaan kebiasaannya, sedih ke, merajuk ke, gembira ke, berduka ke, melalui tangisan. Adakah Mimi tergolong dalam individu yang sebegitu? Okey, saya pasti ramai wanita di luar sana pun boleh dikatakan, bagi saya lah, dalam peratusan tu boleh dikatakan 80
ke 90% wanita yang ada menggunakan emosi daripada untuk meluahkan perasaan. Saya pasti ramai di luar sana macam saya lah, senang cerita. Macam saya sendiri, kalau nak cakap mengenai emosi ni, kadang-kadang sesetengah mungkin pasangan ataupun rakan-rakan dia tak memahami kita. Yang kadang-kadang kita ni kalau happy pun kita nangis. Tengok cerita Hindustan pun kita nangis. Saya nangis. Kalau nak tengok cerita apa-apa lah yang gembira pun ataupun saya dapat berita kegembiraan, contoh macam baru-baru ni abang saya ataupun kakak ipar saya baru melahirkan anak, saya menangis. Okey. Terima kasih. Atas orang kata tu memang kegembiraan. Apatah lagi kalau sedih. Kadang-kadang orang akan rasa kenapa awak ni terlalu sensitif, you cannot be like this. Tapi bagi saya, itu cara saya luahkan. Okay. Adakah memang daripada seusia kanak-kanak lagi sampai sekarang memang macam ni ke? Ataupun bila umur dah meningkat tu baru makin lama makin lagi? Kalau orang Jawa kan dia kata cembeng. Kalau orang utara kata apa? Tirih. Macam tu. Orang utara cakap tirih. Tapi sebenarnya kalau tanya saya lah kan, daripada saya bayi lagi, ini kisah daripada mak ayah saya lah. Dia ada cerita. Saya daripada bayi lagi memang jenis kuat nangis. Memang daripada bayi pun dia dapat tahu saya ni memang jenis kuat nangis. Sekejap FM boleh sediakan tisu? Saya nak nangis. Tapi betul. Sebenarnya dia macam tadi kita ada bincang sebelum siaran tadi, doktor pun ada sebut kata dia tengok daripada zaman kecil dia juga. Macam saya memang dari kecil saya menangis. Tapi tak bermakna bila saya menangis tu saya seorang yang lemah. Kadang-kadang orang salah tafsirkan, salah tafsirkan dengan keadaan kita. Kadang-kadang bila kita menangis tu, itu cara kita nak menyampaikan emosi kita. Nak bagi orang faham memang susah. Dan berbalik kepada apa yang Prof katakan tadi, itu adalah coping mechanism kita. Bagaimana kita nak mengendalikan situasi itu. Mungkin dengan cara tangisan. Lain orang lain caranya. Betul. Dan mungkin Prof boleh kongsikan juga tentang apa yang Mimi katakan tadi. Bagaimana sebenarnya dengan tangisan ni kan, kita dapat memulihkan kembali emosi kita. Mungkin ada dari segi sainsnya yang boleh diterangkan dalam cara yang agak mudah supaya kita semua dapat faham. Okey. Ini pemahaman berkaitan psikologi ini bukan setakat benda yang tak nyata. Sebenarnya di otak kita ini, kita pergi sains sikitlah. Okey. Kalau otak kita ini, bahagian depan ni kita ada frontal lobe. Bahagian untuk kita fikir macam mana plan, apa kita nak buat, decision making adalah bahagian kita panggil prefrontal cortex. Bahagian frontal tapi bahagian lagi sikit prefrontal. Depan sikitlah. Yang itu akan involve kepada macam mana kita nak solve problems, macam mana kita percaya kepada masalah kita tadi tu, analisa masalah kita. Tetapi di tengah-tengah otak itu ada sesuatu yang sangat penting, ramai orang tak tahu. Namanya limbic system. Di sini adalah emotional brain ataupun otak emosi kita. Limbic system ini ataupun otak emosi kita ini sangat-sangat penting dan dia akan berkait dengan kita punya emosi. Dia akan berkait juga dengan kita punya hormon. Itu yang penting tadi, kalau kita ada masalah, dia akan trigger lah. Kita punya emosi center tadi tu. Lah kan? Kemudian bukan situ saja, dia akan pergi juga ke tempat memori lama. Memang ada di brain kita, di otak kita, bahagian yang kita panggil hippocampus dan parahippocampus. Wow. Ini macam folder kenangan lalu. Akan datang semula. Sambil KLMJ ingat-ingat memori, buka naik kereta, dengar radio, lagu pula. Kena. Lagi datanglah air mata. Sebab otak kita berkait-kait kan. Jadi semua itu perlu kita stabilkan. Kalau dengan menangis pun tak apa. Kalau lebih baik, kalau kita masa solat itu sujud kan, share dengan Allah masalah kita. Kita nangislah pun tak apa, sampai sejadah kita tu basah pun tak apa. Alhamdulillah, cara coping yang bagus. Sesuatu baru yang kita belajar dari Prof hari ini, iaitu tentang limbic system. Ada macam-macam tu. Folder. Kalau Yana, kalau Mimi tadi pun suka menangis. Kalau Yana tadi Yana cakap, kalau Yana nak move on daripada sesuatu, Yana kena nangis dulu. Bukan berapa baldi tangisan tu, tapi berapa lama tangisan tu atau berapa banyak tangisan tu. Betul. Macam Yana secara peribadi, ramai orang tanya dekat Instagram khususnya, macam mana nak move on? Macam Yana, mungkin ini lain orang lain caranya. Yana nangis sehingga Yana tak boleh nangis dah. Kita dah rasa macam okey, kita dah over dan dengan cara itu baru kita boleh move on. Kita satu folder. Betul. Satu folder.
maksudnya kita dah nangis, kemudian kita tekan balik butang reset ataupun resume, kita mulakan hidup yang baru. Okey, itu Yana. Tapi kita nak dengarkan juga pendapat orang ramai sebenarnya tentang topik yang kita bawakan pada hari ini. Agak-agaknya orang lelaki suka menangis ke tidak ya? Kita dengarkan. Macam Wani, it depends on the situation. Mana yang Wani rasa benda tu perlu diluahkan, Wani akan menangis, luahkan. Tapi dalam bilik sendirilah. Tapi kalau Wani rasa benda itu perlu dipendam untuk kebaikan sendiri, Wani akan pendam. Kalau saya dua-dua. Tapi kalau menangis tu dia tengok situation jugalah. Tengok ada certain things yang boleh buat saya cepat touching, cepat menangis. Tapi bukan semua benda. Saya lebih suka memendam perasaan berbanding dengan menangis. Sebab saya rasa menangis tu sesuatu yang memenatkan, memerlukan energi yang banyak. Jadi saya lagi suka pendam dan cari benda lain yang boleh menceriakan saya. Pendam perasaan. Sebab saya rasa tak perlu saya untuk express kepada orang lain, dan saya seorang yang pemalu nak express, dan orang selalu menganggap saya seorang yang very happy, orang yang tak depressed depan kamera. Salah satunya reflect diri sendiri, kekurangan kita, apa yang telah kita cuba usaha. Kadang-kadang ada benda yang kita buat tapi tak dapat. So bila kita rasa kesal dekat diri kita, iaitu kekurangan diri kita sendiri, akan membuatkan Wani menangis. When it comes to family, when it comes to family, pasal keluarga, saya jenis yang senang menangis lah. Sebab saya berjauhan dengan keluarga. Saya rasa kalau kita tak nangis, macam saya memang seorang yang pendam. Tapi kalau saya duduk seorang-seorang kat rumah, saya ada momen saya yang saya kena nangis. Kalau saya tak nangis, saya akan pendam dan saya akan jadi depresi seorang. Kita nak bercerita dengan orang, kita tak tahulah kan, mungkin orang tu boleh terima ke, tak terima ke, boleh menjadi pendengar yang baik ke tak. So, dengan menangis ni sebenarnya dia salah satu cara meringankan dan membawa keluarlah stres. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Saya kira subjektif juga kan, kerana setiap daripada kita ini mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Tadi dari awal Prof ada katakan ada subconscious mind, secara kita tak sedar ataupun kita sedar tentang memori, perasaan dan juga emosi ni. Kalau kita lihat orang yang dapat meluahkan rasa melalui tangisan ini, ada gambarannya. Kita boleh baca, oh dia sedih, dia gembira, dia tertekan dan sebagainya. Tapi ada orang Prof sedih ke gembira ke marah ke apa ke, dia tak luahkan. Bertahun-tahun ada kematian, kesedihan, kehilangan pun dia tak meluahkan dengan tangisan. Adakah ini normal ataupun sebenarnya orang ini harus kita bantu? Ada masalah-masalah tertentu. Tadi saya ada bercerita tentang sama ada kita boleh mengalirkan tenaga negatif dalam psikik atau minda kita itu melalui sedar ataupun conscious dan juga unconscious. Yang unconscious tadi tu kita panggil defense mechanism ataupun mekanisme untuk pertahanan supaya kita tak mendapat penyakit mental sebenarnya. Tapi kalau kita biarkan energi negatif ini, stres, tak ada bincang dengan sesiapa, tak alirkan keluar, tak luahkan, dia akan mula-mula satu, stres lagi datang, dua. Dalam seharian kita bertahun-tahun, beribu-ribu stres saja. Ini yang sikit-sikit lama-lama jadi bukit ni. Bukit stres. Mula-mula stres, lepas tu kita burn out, kemudian kita boleh dapat penyakit mental. Jadi kita perlu menangani stres itu dengan baik. Salah satu caranya tadi dengan kita menangis pun tak apa. Untuk yang tak mengalirkan keluar, nanti dia akan pergi ke coping yang kita panggil maladaptive, maksudnya yang tak baguslah. Coping strategi yang negatif, yang tak bagus ni, itulah yang kita nak cuba elakkan. Sebab dia akan membawa kita kepada mental illness. Itu jadi moody kadang-kadang. Nak marah-marah kat orang kan. Ini suka-suka dia je kan. Suppress rasa tangisan dia tu. Betul. Kita suppresskan energi tu sampai dia tertinggal dalam minda kita ni, seorang macam lagi banyak nanti meletup. Adakah sebenarnya dia terlupa tentang orang di sekeliling kerana mungkin dia hanya fokus pada apa yang dia fikir dan rasa. Sebab bila dah terlalu berat sangat kepala ni, kalau perkataan senang, tension sangatlah kan. Tension dia dah terlalu kuat macam gitu, nanti dia tak sedar sekeliling dah. Baik, menarik apa yang Prof katakan ni tadi, sebab kita sebagai manusia, kita memang ada pelbagai emosi dan tangisan kita juga ada pelbagai jenis tangisan seperti kita saksikan dalam VT tadi. Untuk Mimi sendiri, kita memang cakap untuk kita
apa tu orang kata, untuk kita kumpul balik tenaga kita, untuk kita reset balik button kita. Jadi kita perlu menangis. Tetapi Mimi, kadang-kadang kalau kita terlalu menangis juga, ia akan memberi kesan yang tidak baik kepada kita, terutamanya kesihatan kita. Betul, sakit kepala, mental kita pun mungkin akan terjejas sikit. Bagaimana sebenarnya Mimi melihat diri Mimi sendiri kalau dah nangis tu perlu ada orang kata full stop, titik noktah, betul, untuk okey dah tak boleh nangis dah, kita kena move on. Dua kotak tisu ke macam mana? Tak ada, macam bagi saya sendiri kan, pendapat saya kita kena kenali diri kita lah. Okey, kita kena, bila saya meningkat usia ni, makin saya berusia, tak adalah tua, tapi makin berusia ni saya mula mengenali diri saya yang bahawasanya okey, saya memang orang yang cengeng, orang yang tirih. Jadi saya kena ada, macam doktor cakap, Prof cakap tadi, kena ada kotak-kotak folder yang kita pandai untuk slotkan memori kita. Jadi saya memang kalau saya stres ke, saya sedih ke, saya akan menangis, tetapi saya tak lupa juga saya cuba terapi diri saya. Maksudnya macam saya main golf. Main golf. Yang pertama, main golf tu memang kena ada sebab nyanyi? Daripada segi betul. Dah tahu dah. Ni dah kena saya dah buat follow lah dekat Instagram. Saya buat research. Apa yang saya baca juga sebenarnya daripada segi psikologi kan Prof, kalau kita dapat tengok kehijauan dan sebagainya, itu yang memberikan efek yang positif dalam diri kita. Tapi bila saya main golf tu, memang saya bukan orang kata nak stres dengan main golf tak masuk lubang ke tak. Tapi saya main golf tu bila saya mengamati keindahan. Dan daripada situ saya terapi diri kita. Bila pukul bola tu macam pukul masalah tak? Ya, boleh dikatakan jugalah. Tapi bila saya lebih enjoy saya punya game, saya tengok persekitaran. Sebenarnya golf ni pun ada psikologinya, di mana kalau kita nak pukul bola tu, kalau kita terlalu berfikir, saya slot inkan golf tu dalam kehidupan saya. Kalau saya selalu katakanlah bola tu kita fikir, okey nak bola ni pergi sana, nak bola ni pergi sana. Tapi kalau kita terlalu berfikir masalah itu, kita tak boleh, kalau bola tu tak pergi kat tempat yang anda nak, kita akan fries. Jadi kita macam ni kita nak tangani benda tu. Jadi kita kena lebih tenang. Itu yang saya kaitkan golf dengan diri saya. Kalau nyanyian pula saya slotkan dalam lagu saya. Macam sekarang ni insya-Allah dalam bulan depan insya-Allah saya akan keluarkan satu lagu terbaru. Kena datang Nabil Syai ni. Ini ada kaitan juga dengan kesihatan mental wanita. Yes. Okey. Alright, kalau kita cakap tentang tangisan, ada orang macam tadi kajian yang kita kongsikan dari awal tadi, ada orang dia gemar menangis sorok-sorok. Dia menangis dalam tandas, kata-katanya itu ruang privasi yang cukup tinggi. Ada orang menangis tekuk muka dekat bantal. Ada orang menangis dalam kereta. Ada orang menangis kat mana-mana daripada orang dan sebagainya. Jadi, adakah lokasi kita menangis untuk meluahkan perasaan tu dengan keadaan tangisan kita tu berlebih-lebihan atau berkurang-kurangan, berbalik kepada soalan Uyana tadi tu, juga memainkan peranan penting dalam apa yang dilalui oleh individu-individu itu, Prof? Ya, betul. Sebabnya kita in reality kan, kita bekerja, ya. Macam dekat sekarang ni, ya, kita perempuan memang juggling between kita sebagai isteri, sebagai pekerja, kita bekerja, ya, kita menyumbang. Jadi kita perlu jaga kita punya emosi, ya, supaya jangan dia disturb kita punya kerja lah. Ya. Jadi di mana kita nak menangis tu, ya, janganlah depan bos kita ataupun mungkin tengah bekerja di khalayak ramai macam ini, ya. Kita janganlah kalau boleh menjatuhkan kita punya credibility kita tu, ya. Kita kena pilih tempat jugalah, ya, dekat mana kita nak menangis tu, ya? Shoulder to cry on. Me too, Fiza. Shoulder to cry on. Tetapi kan Prof, kalau kita bercakap juga tentang usia, adakah usia ini memainkan faktor juga kepada seseorang itu menjadi lebih sensitif? Saya ambil contoh, ya, Fiza. Ibu saya yang sedang menonton sekarang ni, Umi saya, dia selalu cakap, Umi dah age macam ni, Ana, Umi tak boleh ni. So dia tak boleh perkara-perkara yang walaupun tidak berkait dengan dia, tetapi melibatkan anak-anak dan surrounding sekelilingnya. Ia akan membuatkan wanita yang mungkin sedikit berusia ni, dia lebih cenderung lebih cenderung untuk mengekspresikan apa yang dirasa melalui tangisan. Jadi, adakah usia ni memainkan faktor juga? Ya, betul tu sebenarnya. Kita punya usia tu ada peranannya sikit. Kenapa? Sebab kita contoh daripada kecil sampai kita besar, ya, kita membina personality
personality. Daripada kita punya ibu bapa, macam mana dia membesarkan kita, macam mana surrounding kita, sama ada kita hidup di persekitaran yang tenang, yang membantu kita, ataupun kita hidup di persekitaran yang mungkin violent, ganas, kan? Jadi dia membina personality kita. Ya, bukan itu sahaja. Dia juga berkait dengan keadaan kita sekarang, apa masalah yang kita alami. Ya? Jadi kalau kita dah makin berusia, kita akan belajarlah daripada pengalaman-pengalaman kita tu, daripada kita punya personality. Mungkin bila dah berumur, dah berusia, mulalah terkenang-kenang semula. Banyak folder yang dilibat semula. Jangan bagi Yana buka lagi listu kat rumah Mimi. Okey, Prof, nampaknya kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita, Mimi. Tapi mungkin di penghujung perbincangan ini tadi kita gelak-gelak juga kan, Prof, kan? Tapi kalau boleh kita sampaikan sesuatu kepada penonton kita, bagaimana caranya untuk kita meluahkan perasaan kita dengan cara terbaik, walaupun ada melalui tangisan, mungkin tidak berlebih-lebihan. Dan kalau pula tak diluahkan perasaan ini, takut pula mungkin ada dalam kalangan kita ini mengalami masalah FOMO, fear of missing out, peer pressure, tekanan rakan-rakan sebaya ataupun sekeliling. Dan bagaimana cara sebenarnya untuk kita memberitahu kepada penonton-penonton kita ini tak salah untuk menangis, tetapi cara terbaik untuk kita meluahkan perasaan itu di mana dan bagaimana? Ya, mungkin saya boleh bagi satu formula boleh? Silakan, Prof. Formulanya selesai. Selesai, lemak tak ada pen. Saya tuliskan. Selesai. Kalau kita ada masalah, mula-mula S itu kita perlu sedar dulu kita ada masalah. Setengah orang tak sedar dia bermasalah. Kita kena sedar dulu kita ada masalah. Jadi baru kita nak menyelesaikan cara bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. S. E. E itu kita kalau bagus, elakkan kita menyelesaikan masalah semasa kita tengah stres. Jangan cuba untuk buat decision semasa kita stres. So semasa kita sedang beremosi. Ya, sedang beremosi. So kita kena elakkan menyelesaikan masalah kita itu semasa kita tengah beremosi. L tu, tadi kan saya kata kalau kita pendam dalam kita punya psyche dan minda ini dan tak channelkan out kita punya masalah tu, nanti dia akan berbuku dalam kita punya minda. Jadi kita harus luahkan. Luahkan. Luahkan dekat mana? Jangan biar otak kita yang selesaikan masalah ni. Fikir. Senang saja. Macam kita ambil kertas, kita listkan. Ya, betul. Listkan satu-satu masalah kita. Ataupun tulis kat mesej tu betul delete. Macam mana buat saya? Yang kedua, Prof. Kalau kita tengok masalah kita tu banyak, kita nampak itu elok kiranya ada yang boleh bantu kita. Jangan sekeliling kita. Ya, jangan kita cuba selesaikan masalah seorang-seorang. Itu pentingnya kita ada kawan-kawan, ada social support, ada keluarga. Ya. S yang kedua, Prof. Kemudian bila kita dah listkan semua, kita susun mana satu yang penting dan urgent. Susun pula. Susun. Susun. Lepas tu kita analisa. Okey. Apa pro and cons yang kita nak buat tu. Okey. Dan terakhir, pada waktu itu, pada ketika itu, inilah decision yang terbaik yang kita boleh buat. Inilah keputusannya. Ya, inilah. Dan selesailah masalah kita. InsyaAllah. Dah dapat formulanya. Dah dapat hasilnya. Macam belajar AdMath tadi. Okey, saya kira itu satu rumusan yang cukup lengkap daripada Prof sendiri. Sedikit secara ringkas daripada Mimi. Daripada saya sendiri, betul memang kita kena ada keluarga, rakan sebaya, berbalik pada diri kita, berbalik pada pencipta kita. Kat mana kita datang. Apa-apa masalah, dia yang bagi kat kita sebab dia tahu kita boleh teruskan, kita boleh selesaikan masalah tersebut. Minta dekat dia, rintih dekat dia, apapun sujud dia. Itu yang tadi Prof kata menangis. Itulah, menangis sahaja kat sana. InsyaAllah selepas kita dah selesai buat tips selesai tu, kita minta dekat dia. Tawakal, redha, insyaAllah. Saya kira satu rumusan yang cukup indah, yang cukup baik untuk dijadikan sebagai teladan buat kita semua. Dan apa-apa pun jangan lihat tangisan ini sebagai sesuatu yang melemahkan. Sebab sebenarnya ia mengeluarkan oksitoksin, endorfin yang sebenarnya boleh memberi ketenangan kembali kepada kita. InsyaAllah. Tapi apa-apa pun nak menangis pun kena tahu ke mana, di mana cara untuk terbaik untuk kita luahkan perasaan kita dan tu. Berpada-pada. Jangan berlebih-lebihan menjadi sakit mental nanti. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada
kasih banyak. Profesor Madya Dr. Salmi Razali selaku pakar perunding psikiatri Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh, dan juga kepada Mimi Haris yang sudi bersama dengan kita berkongsi luahan rasa dan juga pengalaman dirinya. InsyaAllah bulan depan Mimi boleh datang ke WSI untuk kongsikan single terbaru. Betul. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kami nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan Ain Idrus. Ada yang nak dikongsikan tentang Lazada 11.11. Sekejap je lagi. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan seperti yang Yana janjikan tadi, kita bersama dengan Ain Idrus yang merupakan CDO ataupun Chief Discount Officer Lazada ataupun Ketua Pegawai Diskaun Lazada. Apa khabar? Ui, sebut ketua pegawai rasa macam tinggi-tinggi kita kat sini Nampak tau. pangkat di situ. tu tengok kita pakai pun very professional kan. Okey, Ain, kita nak bercakap tentang Lazada 11.11. Yes. Sebenarnya apa yang Ain paling tak sabar untuk Lazada 11.11? Mungkin boleh kongsikan. Okey, Ain rasa mungkin semua orang ada lagi masih tak tahu yang sebenarnya Ain adalah Chief Discount Officer untuk Lazada. Itu bahasa Melayu dia apa? Pegawai diskaun. Pegawai diskaun untuk Lazada. So, kita masuk CDO. So, Ain rasa benda ni bukan Ain je yang tak sabar. Semua orang pun tak sabar, iaitu discount, sale. So, apa function Ain sebenarnya nak bagi tahu dulu apa fungsi Ain dalam Fungsi. Fungsi. Jangan main-main, kita tengah live ni. Silakan. Fungsi Ain untuk Lazada ataupun Chief Discount Officer sebenarnya Ain akan memberikan harga dan juga tawaran yang paling rendah yang Ain boleh buat. Wow. Especially untuk diskaun 11.11 ni kan. And then apa yang Ain boleh cakap kat semua orang, kalau korang boleh jumpa platform yang jual lebih murah daripada kita orang, Ain akan bagi balik duit korang 11 kali ganda balik. Wow. Itu menunjukkan betapa murahnya kita dah bagi diskaun untuk anda semua. Okey, kalau boleh kongsikan juga apa sebenarnya yang Ain harapkan daripada Lazada 11.11 ni? Selain daripada diskaun yang sangat-sangat rendah, harapan kepada mereka yang harus anticipate 11.11 ni. Okey, apa yang Ain harapkan sebenarnya adalah tujuan Ain bila Ain jadi CDO sebenarnya macam Ain sendiri Ain suka shopping tau. So bila Ain dapat peluang untuk menjadi CDO dan Ain boleh kurangkan harga, so apa yang Ain harapkan adalah semua orang untuk enjoy waktu-waktu macam ni. Bukan senang kita dapat sale macam ni, especially untuk 10 November nanti kita ada countdown daripada pukul 9 malam sampai 12 malam. Jadi Ain akan ada satu slot special jugalah untuk CDO. Okey. So maksudnya kalau harga dia dah murah, untuk CDO punya special slot pun akan lebih murah. Wah. Sebenarnya. Dan sebenarnya kita ada persembahan juga daripada artis-artis. You know, ada you all. Oh, yo, kirim salam. Dan Cookie Ringkat. Tak payahlah nyanyi lagu dia, biar dia nyanyilah. So kita ada tu. Dan selain daripada tu, pukul 12 malam sehingga 2 pagi kita ada mega offer lagi. Wow. So 11.11 punya Lazada 11.11 ni it's all about sale. Baik, betul. Oh, dia kena begitu juga. Pegawai diskaun ni. Ada orang yang bertuah akan memenangi Nissan Almera juga. Wow, seorang sahaja? 10,000 banyak sangatlah. Seorang. So, masuk tak? Nanti saya masuk. Nanti masuk. Bukan senang dapat kereta free. Betul. Jadi okey, macam mana sebenarnya cara untuk memenangi hadiah ataupun grand prize ni? Mungkin boleh kongsikan. Okey, cara nak memenangi grand prize ni sebenarnya ada cara dia. Kalau nak tahu dengan lebih detail boleh tahu daripada Facebook Lazada dan juga aplikasi Lazada. Tapi yang Ain tahu macam dia ada cara-cara, dia kena collect voucher and everything. So dengan lebih detail korang boleh tengok dekat page Lazada. Wah, bestnya. Jangan lepaskan peluang ni. Okey, baik. Mungkin Ain boleh kongsikan juga apa sebenarnya antara tawaran-tawaran hebat yang ada. So kita ada untuk macam Ain sendiri kita ada satu show iaitu dipanggil Chief Discount Officer. Kalau kita tengok 99 hari itu pun ada show Chief Discount Officer. So untuk 11 nanti kita ada show Chief Discount Officer pada pukul 6 hingga 8. So time tu lah kita akan ada produk yang kita nak akan lebih murah kan. Macam Ain kata kalau sale 11 lebih murah, tapi bila korang tengok 11 November nanti bila show CDO sendiri akan jadi lebih murah daripada tu. Okey. Dan juga macam yang kata juga pukul 12 pagi sampai 2 pagi akan ada mega offers sendiri. So time tu pun akan jadi lebih murah. So banyaklah offer kita nak bagi, sebelah tengok je lah. Cop dulu. Cop. Dengar cerita sebelum masukkan ke dalam troli di Lazada tu kena cop dulu. Apa yang itu cop sebenarnya dulu best tau. Selalu kan dengan family kita boleh lah main. Okey, I chop tu Cop dulu I chop dulu kan. Tapi Lazada pun ada, okey guys. So untuk korang yang add to cart, macam Ain ada add to cart everything
everything. Semalam kita dah tukar everything. Semua. So, korang boleh chop dulu tau barang-barang yang korang nak tu. Macam kita main time kecil-kecil lah. Itu yang terbaru daripada Lazada lah. So, korang boleh chop dulu barang-barang yang korang nak. Nanti time 11-11 nanti, korang bolehlah keluarkan ataupun belilah barang-barang tu. Dan paling penting sebenarnya, Ain rasa ini adalah, Ain rasa nasihat Ain untuk semua orang lah. Kalau boleh korang top up Lazada Wallet. Okey, boleh cerita sikit macam mana Lazada Wallet ni berfungsi dia? Selalu kalau macam kadang-kadang kita shopping, kita boleh guna kad kita sendirilah, macam-macam cara aplikasi boleh. Tapi dengan Lazada Wallet ni, kita simpan dah duit kita dalam Lazada Wallet tu. So bila kita nak check out, benda tu jadi lebih senang lah. Sebab dia dah ada kita punya record and everything. So bila kita check out tu, kita just tekan Lazada Wallet kita terus. Dia macam prepaid lah, kita top up. Macam prepaid. Lama kita dengar prepaid tu. Kita top up, lepas tu bila kita nak beli, kita check out. Tekan Lazada. Yes, easy like that. And then satu benda selamat, lagi satu benda jimat masa. Itu yang paling best kalau guna Lazada Wallet ni. Dan dari segi barangannya pula kan Ain, mesti ada macam-macam barangan yang ditawarkan. Antaranya Ain, mungkin boleh kongsikan juga. Semalam kita tengok. Kita cerita dengan awak lah. Kita cerita dengan awak. Semalam Ain tengok perkakas rumah ada. Bedding tu bahasa Melayu apa? Tilam, cadar semua ada. Perkakas dapur ada. Tandas ada. Elektronik ada. Everything adalah murah untuk korang. Macam kita cakap, kena ingatkan balik, kalau korang boleh jumpa platform yang lebih murah, kita bayar balik 11 kali ganda kat korang. Wah, 11 kali ganda. Okey, Ain, sebagai ketua pegawai diskaun ni kan, apa yang Ain boleh sampaikan kepada mereka semua untuk tidak melepaskan peluang jualan 11-11 di Lazada ni? Okey, apa yang Ain boleh cakapkan kalau untuk korang tak terlepas jualan-jualan ni, macam Ain sendiri buatlah. Everything yang korang nak, apa-apa yang korang nak, korang letak terus tukar. Tak semestinya time 11-11. Ain cuma takut bila time 11-11 nanti barang yang korang nak tu tak ada. Nanti rugi. Sebab tu korang kena letak sekarang dah. Korang dah boleh start dan letak apa-apa yang korang nak. Boleh chop dululah. Boleh chop dulu. Kita sebut macam ni. Cuba dulu. Yes, like that. So, boleh chop dulu barang-barang yang korang nak supaya korang tak terlepas. 11-11 nanti baru korang nak chop dulu, dah terlambat dah. So, itu yang Ain boleh nasihatkan korang semua. Dan offer-offer yang kita bagi kali ini memang kita panggil ni one bigger sale. Satu hari sales terbesar Lazada. Paling besar Lazada. Maksudnya harga dia memang sangat murah. Dan kita akan slash banyak sangat produk, barangan dan juga harga supaya jadi paling rendah. Jadi kepada anda semua, jangan lupa, jangan lepaskan peluang Lazada 11 jualan terbesar dalam satu hari. Terima kasih kita ucapkan kepada Ain Idrus selaku CDO. Okey, dan selamat baju jaya untuk 11-11 tu nanti. Terima kasih, jangan lupa shopping. Shop dulu. Baik Ain, terima kasih banyak-banyak, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Cuk dulu. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua yang sudi bersama dengan kami dari awal sampailah ke hujung siaran ini. Ini khusus untuk anak-anak dan juga adik-adik. Kami nak kongsikan sesuatu yang menarik sebenarnya, yang mana anda semua boleh saksikan Wirazi beraksi dalam generasi Zack episod 5 pada 8 November 2020 Ahad 7 malam di TV3. Apakah cabaran Wira Z kita dalam episod minggu ini? Kena nantikan Ahad ini pukul 7 malam hanya di TV3. Bukan calang-calang tahu adik-adik kita ni. Hebat semuanya. Sebab apa tu Yana? Kadang-kadang kan tengok rancangan macam ni teringat ataupun mengimbau kenangan lama kita masa kecil-kecil kan. Tengok je kawan-kawan dekat TV macam ni, teringinlah nak masuk. Masa tu kan macam-macam. Zaman saya ada Alam Ria Cuti Sekolah kat TV3. Macam Yana pula, Yana tengok rancangan sebegini bagus sangat-sangat sebab ia memberikan platform kepada adik-adik kita untuk bukan saja mencungkil bakat mereka tetapi mengasah mereka untuk menyediakan mereka ke peringkat apabila dah masuk ke dewasa nanti. Sangat-sangat setuju kerana kita nak ajar mereka untuk jadi lebih berani dan boleh mampu untuk menjadi seorang pemimpin, insya-Allah. Esok Yana akan bersama dengan Sugita untuk kita kongsikan satu lagi topik, iaitu masalah haid, hormon atau penyakit. Yana, ini mungkin masalah yang banyak dialami oleh ramai dalam kalangan penonton-penonton. Ada yang mungkin tak datang haid selama setahun, 6 bulan, ada sebuah yang teruk. Dan mungkin juga kita nak bercakap tentang antara mitos-mitos yang kita dengar tentang menstrual ataupun haid ini. Semuanya akan kita kongsikan esok, jadi pastikan anda tidak terlepas perbincangan kita itu nanti. InsyaAllah kami tinggalkan anda di sini. Teruskan bersama kami untuk mengetahui pelbagai informasi-informasi menarik dan inspirasi yang terus akan dikongsikan buat wanita seluruh Malaysia. Bagi Pak Penerbit Irin Puteri Azmi, sampai di sini saja. Kami mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye.
Tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus